Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pernah dengar anak pembangkang didakwa kerana terima rasuah? Kalau tak pernah dengar, jom sini. Kita ceritakan isu kali ini. Isu kali ini paling menarik apabila ia melibatkan anak ketua pembangkang, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Hari ini, anak beliau telah pun didakwa menerima rasuah sebanyak RM100,000. Saudara-saudara sekalian, wang RM1, RM2, RM10, RM100, RM1.000, RM10.000, RM100.000 kalau sudah rasuah, itu tetap namanya haram. Rasuah ni satu penyakit yang parah, yang boleh menghancurkan masyarakat, yang boleh menghancurkan negara. Rasuah ini patutnya tidak ada. Bayangkan, kena rasuah, sekolah tak siap. Kena rasuah, rumah tak siap. Kerana rasuah, negara diceroboh oleh pendatang asing. Kerana rasuah, negara boleh dijajah oleh orang lain. Namun demikian, itu semua hanya kata-kata biasa. Hari ini kita digemparkan apabila anak ketua pembangkang didakwa terima rasuah RM100,000. Apa cerita? Kenapa didakwa? Anak kepada Ketua Pembangkang merangkap Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Tertuduh Muhammad Faisal Hamzah mengaku tidak bersalah sejurus mendengar pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Ahli perniagaan itu mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100,000. Faisal berumur 40 tahun didakwa menerima wang itu daripada Izmir Abdul Hamid sebagai bayaran untuk Hi-Tech Padu Berhad, Hi-Tech Padu, melantik syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad dan syarikat Permai Solution sebagai perunding pemasaran. Kesalahan itu dikaitkan dengan Hi-Tech Padu yang dikatakan diberi tender 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk pembekalan, penyewaan, pelaksanaan, latihan, sokongan dan penyelenggaraan infrastruktur keselamatan. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pejabat dekat Publica Shopping Gallery Jalan Duta Mas 1 Kuala Lumpur pada Mac 2018. Sekiranya disabitkan kesalahan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai rasuah atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Susulan pengakuan tidak bersalah oleh tertuduh, mahkamah kemudian membenarkan Faisal dibebaskan dengan jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin. Hakim turut memerintahkan tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai, selain menetapkan 5 Julai depan untuk sebutan semula kes tersebut. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Abdul Jumaat, manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Ramvinder Singh Dalula. Pada April tahun lalu, Faisal mengaku tidak bersalah terhadap 9 pertuduhan berhubung penyelewengan minyak masak bersubsidi di Mahkamah Seksyen Seremban. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Kuasa Speaker mampu tamatkan polemik statut atau status 7 Wakil Rakyat Bersatu. Rupa-rupanya bukanlah mudah untuk Parti Bersatu sembarangan menggugurkan 7 ahli parti mereka.
Menggugurkan saja itu senang. Menggugurkan daripada parti itu mudah karena itu ikut perlembagaan parti. Tetapi untuk bercakap menggugurkan ataupun untuk mengosongkan kerusi 7 wakil rakyat bersatu itu, ianya seperti satu perkara yang hampir mustahil. Kerana parti bersatu hanya boleh mengesorkannya, hanya boleh memberitahu speaker Dewan bahawa menotis untuk pengosongan kerusi. Tetapi sebenarnya yang berkuasa penuh terhadap status 7 wakil rakyat bersatu itu ialah speaker Dewan. Sama ada di Dewan Rakyat maupun Dewan Undangan Negeri. Dan isu ini sudah pun diulas oleh beberapa pemerhati politik, juga penganalisis politik dan juga orang-orang ilmiah dan pengamal-pengamal undang-undang. Mereka kata ianya sangat sukar untuk ditentukan secara sah 100% sama ada boleh otomatik terwujud atau tidak kerana berlaku kelompangan dalam Akta Anti Lompat Parti. Selain daripada itu, ada sudah duluan yang pernah berlaku di Sabah. Saudara-saudara sekalian, dengan itu hanya kuasa speaker yang mampu menamatkan polemik status 7 wakil rakyat bersatu. Pentas politik negara berkocak kembali. Susulan 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun bersatu digugurkan keahlian secara otomatik daripada parti itu kerana menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, manakala Adun Selat Kelang menyokong Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. Walaupun terdapat pelbagai interpretasi terhadap keputusan bersatu itu dan hujah 7 wakil rakyat mengapa mereka menyokong Perdana Menteri serta Menteri Besar Selangor sebelum ini, perkembangan terbaru ini menimbulkan polemik kepada institusi Dewan Rakyat serta Dewan Undangan Negeri Selangor. Ini berikutan bersatu konsisten dengan keputusan keahlian 7 wakil rakyatnya gugur selepas pindaan fasal 10 perlembagaan parti itu yang akan melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti yang diluluskan pendaftar pertubuhan ROS April lalu. Berdasarkan perlembagaan bersatu itu, kini berlaku kekosongan pada 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi wakil rakyatnya sebelum ini. Namun keputusan rasmi kekosongan kerusi terbabit tertakluk pula kepada Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Selangor. Polemik ini sudah pasti menuntut satu keputusan jitu daripada Speaker untuk membuat pendirian berhubung status 7 wakil rakyat terbabit dan kerusi parlimen serta Dewan Undangan Negeri diwakili sebelum ini. Ia bagi mengelak konflik perundangan, khususnya seperti ditetapkan mengikut Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 Akta 2 tahun 2022 Akta E 1663 yang melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Ini kerana sebelum ini Akta E 1663 dikatakan mempunyai kelompangan sehingga membolehkan 6 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri tanpa keahlian partinya tergugur sekaligus turut kekal sebagai wakil rakyat. Maka dalam perkembangan terbaru ini, kedaulatan undang-undang harus dijunjung semua pihak berkepentingan. Ia bertujuan memelihara kesucian dan kedudukan Dewan Rakyat serta Speaker termasuk Dewan Undangan Negeri Selangor, selain mengelak lebih banyak kekeliruan timbul. Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Selangor bertanggungjawab membuat keputusan menonjolkan prinsip pengasingan kuasa dalam pentadbiran negara. Khasnya pihak legislatif dalam membuat keputusan
membabitkan ahli serta institusi berkenan. Hanya keputusan konkret daripada legislatif mampu merungkai dan menamatkan segala polemik serta permasalahan perundangan yang berbangkit dalam soal status ahli parlimen dan adun bersatu. Keputusan Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri Selangor amat diharap untuk menamatkan politik tidak berkesudahan dalam isu ini demi menjamin kestabilan negara. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan peringkat awal tadi, bahawa polemik ini hanya akan dapat ditentukan tamatnya oleh kuasa speaker dan bukan daripada parti bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan besar timbul di kepala kita hari ini. Sejauh mana kebenaran kata-kata Syed Saddiq Said Abdul Rahman? Adakah beliau ini memang bohong, pembohong dan sering menipu? Ini apabila timbul satu lagi isu yang menunjukkan integriti dan kredibiliti beliau boleh dipersoalkan. Ini apabila Syed Saddiq Said Abdul Rahman pernah mengatakan bahawa peruntukan untuk kawasan Muar masih belum disalurkan, walaupun telah berbincang beberapa kali dengan wakil kerajaan iaitu Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof. Hari ini seakan-akan terbongkar satu perkara yang memang kita tidak jangka langsung. Akhirnya, Kerajaan Persekutuan melalui Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof tampil memberikan penjelasan, membongkar satu persatu perkara yang boleh dikata mungkin Syed Saddiq Said Abdul Rahman bohong atau tersalah tafsir. Kerajaan Persekutuan sudah meluluskan peruntukan 2.7 juta ringgit bagi pelaksanaan 60 projek atau program untuk kawasan Parlimen Muar antara Januari hingga semalam, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Saudara, bayangkan, daripada Januari sehingga semalam, sudah ada 60 projek dan bernilai 2.7 juta diluluskan kerajaan untuk kawasan Parlimen Muar. Jadi apalagi sebenarnya yang didakwa oleh Syed Saddiq Said Abdul Rahman ini? Adakah beliau sengaja hanya mencari isu murahan? Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menegaskan tidak timbul isu Parlimen Muar tidak mendapat sebarang peruntukan atau isu politik balas dendam untuk menekan pengundi, seperti didakwa ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Peruntukan sebanyak 2.7 juta ringgit bagi pelaksanaan meliputi 60 projek atau program itu termasuk 9 projek naik taraf dan baik pulih masjid dengan kos RM741,000 serta 18 projek mesra rakyat dengan kos RM800,000. Justru dengan dana sebanyak itu ia cukup membuktikan kerajaan perpaduan tidak pernah mengabaikan penduduk di mana-mana kawasan parlimen, termasuk Parlimen Muar, katanya dalam kenyataan hari ini. Fadilah ketika berkata demikian sebagai mengulas laporan BH semalam yang melaporkan Syed Saddiq mendakwa kawasannya masih belum menerima sebarang peruntukan walaupun sudah 8 bulan perkara itu dibincangkan. Beliau didakwa berkata semua prasyarat ditetapkan oleh kerajaan sudah dipatuhi tanpa membuang masa kerana memikirkan kepentingan rakyat di kawasannya. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu turut mendakwa beliau memaklumkan sudah 2 kali berjumpa dengan Fadilah selain turut menghantar 3 surat dan di luar kerangka rasmi rundingan menyatakan sudah berjumpa dengan beberapa pemimpin tertinggi kerajaan. Di samping itu, Fadilah turut maklumkan sebanyak RM
30,39 juta peruntukan sudah diluluskan di bawah projek pembangunan Kerajaan Persekutuan Rolling Plan RP4 tahun 2024, Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi kawasan Parlimen Muar. Ia membabitkan keseluruhan 9 projek dengan 5 daripadanya dalam peringkat pembinaan, 1 projek pra-pelaksanaan, 2 pasca pembinaan dan 1 projek penggantian mesin magnetic resonance imaging MRI di Hospital Pakar Sultanah Fatimah di bawah peruntukan kewangan kesihatan. 5 projek dalam pelaksanaan ialah pembinaan Youth Hub Muar di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS, projek meroboh dan membina semula JT Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Marin Johor di bawah peruntukan Kementerian Dalam Negeri KDN dan penggantian mesin CT scan di Hospital Sultanah Fatimah. 2 lagi dalam pelaksanaan ialah di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, iaitu Medan Selera JT Pekan Pancur Muar dan Medan Selera Asam Pedas Parit Jawa Muar katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Beberapa komen daripada netizen berkait isu kali ini amat menarik perhatian kita. Ada yang menulis, dosa-dosa yang terdahulu hanya akan diampuni apabila seseorang itu menganut agama Islam saja, Haji. Ini apa pula cerita sampai nak kaitkan dengan partik pula? Ikuti terus ulasan kali ini kerana ianya berkaitan dengan perkara tersebut. Ada juga netizen memberikan komen di Black Hawk kata di Malaysia kini, percaya pada lebay-lebay PAS umpama percaya 8,481 boleh terbang jika diberi makan makanan ada logo halal. Ada juga netizen kata, Yellow Kite kata, 1 jari tunjuk ke orang, 3 jari tunjuk ke diri sendiri. Banyak kanak-kanak atau remaja Muslim membantah kepada cara PAS menerjemah Islam, kata Yellow Kite. Common Sense kata, gua cayalah. Save the Nation kata, kalau negara ditabir oleh walaun-walaun ini, macam inilah yang jadi. Tak ada juga yang akan terikut-ikut membuta tuli, kata Save the Nation. Apa cerita sehingga beberapa netizen ini mengeluarkan kenyataan komen yang begitu? Ini apabila PAS kata Islam menang, dosa lampau diampun. Inilah yang menjadi sangat panas. Kemenangan Islam dalam pilihan raya akan menyebabkan dosa-dosa golongan terdahulu diampunkan, seperti dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, kata timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuanman, tampil menjelaskan. Memetik sirah kemenangan Rasulullah, Tuan Ibrahim berkata, keampunan ilahi disebabkan berlakunya perubahan kepada pentadbiran yang menghapuskan maksiat yang telah dibenarkan oleh pentadbiran terdahulu. Allah menjelaskan kemenangan Islam. Tujuan pertama dan besar ialah kerana Allah nak ampun dosa yang dulu dan dosa yang kemudian. Dengan kemenangan Islam, kita boleh betulkan dasar yang tak betul, kemungkaran yang dibenarkan zaman dulu, contohnya perjudian, katanya dilapor Harakah Delhi hari ini. Bagaimanapun, laporan Harakah Delhi tersebut kemudiannya telah dipadamkan. Menurut laporan itu, Tuan Ibrahim selanjutnya dipetik berkata, premis perjudian wujud kerana kelulusan diberi oleh pemimpin yang berkuasa dengan mendapat kuasa melalui pilihan raya. Malah katanya, pemimpin itu mendapat kuasa hasil sokongan rakyat terdahulu yang menyebabkan semuanya bersokongkol dengan maksiat itu. Macam mana kita nak menghentikan? Kita berjuang. Bila kita menang, kita tutup premis perjudian supaya dosa tadi terhenti. Bukan saja dosa yang dahulu diampun oleh Allah, tetapi juga dosa
dan dosa yang akan datang. Katanya, disko tak tutup terus. Tuan Ibrahim yang juga bekas Menteri Air dan Alam Sekitar turut memberikan contoh. Perubahan dilakukan PAS selepas berjaya mengambil alih pentadbiran negeri Kelantan sebelum ini. Jelasnya, pentadbiran baru itu telah menyemak semula dan menghentikan dasar-dasar yang bercanggah dengan Islam. Mana yang tak bercanggah kita benarkan. Ada proses-proses yang kita alami. Demikian juga kita menang di Terengganu. Kita tak tutup terus bar, disko, kelab malam. Tetapi kita ada proses, ada kaedah-kaedah yang kita buat. Ada aulawiyat, katanya. Mana yang perlu utama dulu, mana yang perlu kemudian. Sebab kena teliti, kena hati-hati, katanya. Allah bila mana mengharamkan arak ada 3 peringkat. Demikian juga Allah dalam waktu menetapkan sesuatu hukum, ia tidak akan mengejut tiba-tiba saja. Katanya ketika berucap merasmikan mesyuarat agung PAS kawasan Port Dickson semalam. Saudara-saudara sekalian, apabila PAS mengatakan Islam menang, dosa lampau diampuni, inilah yang menimbulkan pelbagai komen daripada netizen, sehingga kan ada yang kata, ini apa pula cerita sampai nak kaitkan hal diampun dosa dengan parti pula. Kata Oasis, dosa-dosa yang terdahulu hanya akan diampuni apabila seorang itu menganut agama Islam aja haji, kata Oasis. Ada yang kata Black Hawk pula kata, percaya pada lebay-lebay PAS, umpama percaya 8.481 boleh terbang jika diberi makanan ada logo halal, kata Black Hawk. Ada yang kata, gua cayalah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Ada juga yang berkata, jadi dosa-dosa dulu Pak Lebay beri rasuah bagi menang pilihan raya akan terpadam sekiranya PAS menang pilihan raya akan datang. Lawak si Pak Man Teloni, kata Sami Velu. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.